Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita akan baca berkenaan dengan tiupan sangkakala atau an-nafkhah, termasuk dalam perkara beriman kepada hari akhirat yang wajib kita percaya, kerana perkara ini diberitahu oleh Al-Quranul Karim dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiupan kali yang pertama, an-nafkhatul ula, apabila hampirnya kiamat, ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil yang ditugaskan untuk melakukan perkara yang dahsyat itu melalui suatu alat peniup yang disebut di dalam Al-Quran dengan lafaz as-sur, yaitu firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis-sur wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah sesiapa yang di langit dan di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Ayat ini menyebut dua kali tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama memati dan menghancurkan semuanya, kecuali mereka yang dipilih oleh Allah, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan sebut kemudian. Kemudian ditiup kali yang kedua, dibangkitkan semula, dihidupkan semula untuk mendengar hisab keputusan masing-masing. Dan disebut juga dengan lafaz an-naqur, firman Allah Ta'ala, fa idza nuqra fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir. Surah Al-Muddathir ayat 8 hingga 9. Artinya, apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu hari yang sangat sulit, hari yang sangat payah kepada manusia, ujian yang sangat dahsyat yang dialami oleh seluruh manusia. Adapun as-sur dan an-naqur itu ialah alat peniup yang dicipta oleh Allah dari cahaya. Begitulah menurut riwayatnya. Itu termasuk dalam perkara yang gaib yang diceritakan oleh Quran yang kita tak nampak, kerana duduk di alam luar daripada dunia. Dan wajib kita kena percaya, kerana disebut di dalam Al-Quranul Karim dan dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa cepatnya peristiwa dahsyat itu berlaku, sehingga tidak diduga dan disangka-sangka. Firman Allah Ta'ala, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Surah Yasin ayat 48 hingga 50. Artinya, dan mereka berkata, yakni orang-orang kafir yang mempersendakan Nabi SAW ketika di Mekah, bilakah terjadinya hari kiamat itu? Bila berlaku itu? Mereka buat main-main.
Allah menurunkan ayat ini menakalkan ucapan orang-orang kafir itu. Bilakah terjadinya jika kamu orang yang benar, mereka tidak menunggu malaikat satu teriakan, suara tiupan sangkakala sahaja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat sesuatu wasiat pun dan tidak sempat kembali kepada keluarga mereka. Itu tiupan sangkakala. Tengah balah dah nak selesai, tak nak balik rumah, hancur semua. Itulah dahsyatnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqumu as-sa'atu wa thawbaha bainahuma la yubay'ani wa la yatwiyani wa la taqumu as-sa'atu wa qad insarafa bilabanin laqhatahu bilabani laqhatihi la yut'imuhu wa la taqumu as-sa'atu yalutu hawdahu la yusqihi wa la taqumu as-sa'atu wa qad rafa'a luqmatahu ila fihi la yat'amha. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahih. Artinya, demi sesungguhnya berlaku kiamat, sedang pakaian berada di hadapan dua orang, belum sempat diakad jual beli dan belum sempat dilipat. Demi sesungguhnya berlaku kiamat, orang yang berpaling bersama susu perahan belum sempat diminum. Demi sesungguhnya berlaku kiamat, orang yang sedang membaiki kolamnya belum sempat bersiram. Dan demi sesungguhnya berlaku kiamat, sedangkan orang yang mengangkat suapannya belum sempat sampai ke mulutnya. Itu kedahsyatan hari kiamat yang berlaku dalam segelip mata. Perkara ini sekarang sudah diakui oleh ahli-ahli sains. Ahli-ahli sains angkasa lepas yang mengkaji kejadian langit, mengkaji kejadian bumi, peredaran bintang. Setelah mereka melihat berlakunya gempa bumi, berlakunya gempa di matahari, berlakunya gempa di bintang-bintang, boleh belaga di antara satu sama lain, mereka tak tahu nak fikir. Kalau dulu ada kerana mereka nak cipta roket untuk menembak ke arah bintang yang mai ke bumi, macam-macam fikir. Sekarang ni mereka menemui jalan buntu. Macam mana nak fikir? Boleh berperang sama sendiri, tapi nak lawan hari kiamat tidak boleh. Ini diakui oleh ahli-ahli sains orang kafir, dan banyak kalangan mereka yang sudah masuk Islam, yang membaca Quran, mengkaji Al-Quranul Karim, masuk Islam. Kecuali hak kecil-kecil je, hak tunjuk sombong. Yang masih ada tempat kita pun ada juga. Tunjuk sombong, tunjuk cerdik dia, nak lawan Islam. Tetapi yang mengkaji Al-Quranul Karim, dengan ilmu dia di Rusia, di Amerika, di England, di negara-negara Eropah, beberapa orang sudah masuk Islam. Tetapi pihak media tidak menyiarkan masuk Islamnya mereka. Tiupan ini juga dikenali nafratul faza', tiupan memeranjatkan, yaitu yang disebut di dalam Al-Quran dengan firman Allah Ta'ala, wa yawma yunfaqu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Tertinggal tu, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Perkataan fi tertinggal. Surah An-Naml ayat 87. Dan ingatlah hari tiupan pada sangkakala, lalu terperanjaklah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Bila berlaku, semua dalam keadaan yang terperanjat, terkejut. Bukan sahaja taik-taik bintang yang datang dari langit, bintang yang belaga dengan bumi. Ada bintang tu besar daripada bumi pada.
Kalau belaga dengan bumi, kita fikir macam mana. Bahkan bumi tempat kita berpijak ini, di bawah tempat kita duduk ni ada macam-macam. Bukan saja emas, bukan saja perak, bukan saja besi. Di antaranya belerang, di antaranya gas, minyak, lautan api. Lautan api pun ada. Ini diakui oleh ahli-ahli sains. Barangkali mereka yang ke laut berasa panas, bahang dalam air laut itu. Di mana ahli sains dapat mengesan di bawah laut itu ada laut api, lautan api yang membakar. Kalau capur api, capur gas, minyak lagi, belerang lagi, yang manusia ambil hari ini tak ada lagi. Banyak lagi ada dalam tu. Sebahagian saya mereka ambil akan meletup. Hak atas mari timpa terjauh, hak dalam perut bumi meletup. Hancur lebur. Puncanya ialah tangan-tangan manusia sendiri. Manusia yang merosak bumi. Bila mereka sudah menjadi fasik, menjadi jahat, mereka tomok harta benda, gali sana, gali sini, buang bukit sana, buang bukit sini, kambur sana, kambur sini, mengadakan ujian senjata nuklear untuk berperang, senjata pemusnah untuk berperang sesama manusia. Masing-masing menunjukkan senjata-senjata yang hebat. Senjata itu dikaji, dibuat kajian. Tempat kajiannya di negeri yang lemah, pulau-pulau di lautan Hindi, di pulau-pulau lautan Pasifik, tempat orang asli, orang yang tak erti nak bantah. Kalau bantah tak ada apa, so apa tak siapa, maka diletup. Letupan ini menyebabkan bumi menjadi retak. Bila retak menyebabkan akan berlaku gempa-gempa bumi. Allah Ta'ala telah menunjukkan tanda-tanda awal. Tiap-tiap minggu ada gempa bumi. Bukan tiap-tiap bulan, tiap minggu. Kalau kita baca dalam media, macam tiap-tiap minggu berlaku di Amerika Latin, berlaku di belah China, berlaku sana, berlaku laut sini, laut Jepun, berlaku sangat kerap berlaku gempa bumi pada hari ini. Itu adalah tanda-tanda awal amaran daripada Allah bila manusia melakukan kejahatan di atas muka bumi. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, mereka yang dikecualikan itu ialah para syuhada. Yang dikecualikan daripada mati ialah para syuhada. Kan Allah sebut, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka yang mati syahid dalam perjuangan untuk menegakkan Islam itu hidup di alam barzakh, diberi rezeki oleh Allah. Ini kelebihan mereka yang berjuang untuk menegakkan Islam, untuk mempertahankan Islam. Disebut dalam berulang kali dalam Quran, mereka itu ahya, mereka itu hidup di alam barzakh. Itu mereka yang dikecualikan. Maka sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberi rezeki. Imam Ibn Jarir telah menyebut hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah lamma faragha min khalqis samawati wal ard khalaqas sur fa'atahu Israfil fahuwa wadi'uhu ala fihi syakhisun bi basarihi ila al-'arsy ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن. قال فكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، إلى آخر الحديث. رواه الطبراني Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum. Artinya sesungguhnya Allah itu manakala ia telah menciptakan langit dan bumi, setelah Allah menjadikan langit dan bumi. Disebut dalam Quran, Tuhan jadikan langit dan bumi dalam masa 7 hari. Pasal apa 7 hari?
tak sekaligus. Allah Ta'ala tak ada kuasa nak jadikan sekaligus. Allah Ta'ala berkuasa, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, bila Allah nak jadikan sesuatu, firman jadi setiap merta selalu. Allah Ta'ala jadikan mengandungi peraturan-peraturan, proses, undang-undang, cara-cara yang menjadi tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan kerajaan Allah itu ada peraturan, ada undang-undang yang sangat halus. Allah Ta'ala tidak gopoh, walaupun Allah Ta'ala berkuasa. Kita je yang gopoh, tak berkuasa gopoh. Allah Ta'ala yang maha berkuasa tidak gopoh. Begitulah Allah Ta'ala tak hukum orang kafir, tak hukum orang buat maksiat, dipanjangkan umurnya. Kita tengok setengah tu orang yang jahat lalu dia mati derah, tapi tidak, Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Segar budak tu, panjang umur, makin zalim, makin segar, makin gagah. Allah Ta'ala beri peluang untuk dia bertaubat, untuk dia sedar dan insaf. Kalau dia tak sedar dan insaf pun, layak dia masuk neraka pada hari kiamat. Banyak sangat dosa dia buat. Tuhan beri tempoh yang lama, dia buat banyak dosa. Begitulah alam bumi ini. Allah Ta'ala jadikan, nak kata berapa juta tahun lamanya, berapa juta tahun, wallahu alam, dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian manusia sejak Nabi Adam sehingga hari ini tak tahu berapa ratus ribu tahun. Lama mana, dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan masa yang lama, masa yang panjang untuk makhluknya. Pada masa Allah menjadikan langit dan bumi, ia telah menjadikan as-sur, alat untuk tiup sangkakala. Lalu ia memberinya pada Israfil. Israfil meletakkan di mulutnya sambil mendongak ke arah aras. Aras ialah tempat yang sangat besar di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di bawah aras kursi. Dan ada lagi, sehingga dikatakan oleh ulama dalam kitab-kitab tafsir, langit, bumi, bintang cakrawala yang besar ini laksana habuk yang halus di tengah padang yang luas. Manusia tak boleh nak fikir. Ini kebesaran Allah Ta'ala. Israfil mendongak ke arah aras, menanti-nanti bilakah ia diperintah. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, apakah dia as-sur itu? Abu Hurairah tanya lagi, as-sur itu apa dia? Rasulullah SAW menjawab, ialah tetuang. Tetuang ni, kalau orang kampung nelayan, orang ke laut zaman dulu, dia buat bertanduk kubah untuk panggil orang mari ke laut, dipanggil tuang. Dia cekok itu, bila dia tiup bunyi suara yang kuat. Itu zaman dulu, alat untuk memanggil. Dia tiup, bila dengar maka mari, ada apa-apa hal. Itu tetuang. Abu Hurairah bertanya lagi, bagaimanakah ia? Rasulullah SAW menjawab, tetuang yang sangat besar, ditiupkan padanya 3 kali. Hadis ni menyebut 3 kali. Ayat tadi menyebut 2 kali. Ini disebut 3 kali. Iaitu yang pertama, nafkhatul faza', tiupan memaranjatkan. Yang kedua, nafkhatul sa'iq, tiupan mematikan. Dan yang ketiga, nafkhatul qiyam li rabbil alamin, tiupan bangkit untuk berhadap kepada Tuhan semesta alam, hingga akhir hadis. Yang ketiga ialah dihidupkan semula. Tiupan yang ketiga dihidupkan semula. Quran menyebut 2 saja, hadis sebut 3. Macam mana bercanggah? Mungkin ada bunga-bunga dia. Bunga dia wallahu alam. Nabi bercakap benar. Apabila Israfil menjalankan tugasnya dengan tiupan yang pertama sahaja, maka berlakulah gempa dan goncangan yang dahsyat, menghancurkan bumi, langit dan segala isinya, sehingga bukit buka dan gunung ganang berterbangan. Bukit buka, gunung ganang berterbangan, jadi terbang
Macam abu, bukit buka, gunung ganang. Lautan-lautan bersembur melempah, segala daratan dileburkan, sehingga bumi yang luas ini berterbangan seperti benda yang kecil. Langit dan segala isinya pecah bertaburan. Sistem peredaran cakrawala tiada lagi. Seluruh alam menjadi binasa seperti sebelum ia diadakan. Pada masa belum diwujudkan lagi, habis jadi tak ada mereka. Berhubung dengan peristiwa yang dahsyat itu, Allah berfirman, disebut dalam Quran semua. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yawma tarawunaha tadhalu kulli murda'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Suratul Hajj ayat 1 hingga 2. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, takut pada Allah, ikut perintah dan tinggal larangannya. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Gempa hari kiamat sangat dahsyat. Pada hari kamu melihat peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu yang menyusukan anaknya lupakan anak yang disusukan, sehingga perempuan yang menyusu anak gaduh macam mana pun untuk peluk anak. Peluk anak, ibu yang menyusu anak gaduh macam mana, sama ada manusia menatang pun sama, tak tinggal anak dia. Tapi gempa hari kiamat menyebabkan ibu yang menyusu anak lupa anak dia. Tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugur kandungannya, dan engkau akan lihat manusia mabuk, dalam keadaan mabuk yang dahsyat, padahal mereka sebenarnya bukan mabuk, tetapi azab Allah amat berat, mengerikan, sangat mengerikan hari kiamat itu. Firman Allah Ta'ala, Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 5. Artinya, hari yang menggemparkan. Hari yang menggemparkan. Huru-hara. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? Hari itu manusia menjadi seperti katu yang berterbangan. Macam katu berterbangan. Binatang haluh yang berterbangan. Dan gunung ganang menjadi seperti bulan busulan yang dibusar berterbangan. Di mana gunung ganang jadi macam kapas yang dibusar. Kapas yang berterbangan. Itu dahsyatnya. Firman Allah Ta'ala, Yawma takunu as-sama'u kalmuh wa takunu al-jibalu kal'ihni wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yabtadi min adabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ard jami'an thumma yunjih kalla innaha laza. Suratul Ma'arij ayat 8 hingga 15. Artinya, pada hari langit menjadi seperti tembaga cair. Langit jadi macam tembaga yang cair. Sekukuh-kukuh langit tak boleh bertahan. Macam tembaga yang cair. Dan gunung ganang pula menjadi seperti bulu yang berterbangan. Dan sahabat qarib tidak ditanyakan sahabat qaribnya. Manusia dalam keadaan tak kenal kawan dia. Padahal masing-masing diberi nampak satu sama lain. Nampak satu sama lain, macam tak kenal. Orang yang kafir suka kiranya dapat menebuh dirinya dengan anak-anaknya sendiri. Sanggup tebuh diri dengan anak yang disayangi, dan isteri serta saudaranya, dan kaum kerabatnya yang melindunginya. Orang kafir, siapa begitu? Dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi, begitu keadaannya. Sanggup tebuh dengan apa saja. Dengan orang yang paling kasih untuk selamatkan diri. Kemudian diharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya neraka
tetap menjulang apinya. Tidak sekali-kali, masing-masing dengan iman dan amalan masing-masing. Tidak boleh menebus diri, iman dan amalan masing-masing. Firman Allah Ta'ala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha." Surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 3. Banyak ayat Quran menceritakan berulang-ulang. Artinya apabila bumi digoncangkan dan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan bebanan-bebanan berat kandungannya. Segala bebanan yang ada dalam bumi, mah, gali, bintang, belian, tubik habis. Tak ada fikir nak kutip dah. Hari ni duk berebut nak kutip benda macam ni. Bila berlaku huru-hara, masing-masing dalam keadaan yang sangat takut. Dan manusia bertanya, mengapa ia bumi jadi begini? Mengapa jadi begini? Akan bertanya. Padahal sudah diberitahu oleh Rasul-Rasul. Firman Allah Ta'ala, "Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat." Surah Al-Infitar ayat 1 hingga 3. Artinya apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap bergelombang, lautan bergelombang, melempoh naik atas darat, bumi meletup, itu dahsyatnya. Firman Allah Ta'ala, "Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat." Surah At-Takwir ayat 1 hingga 6. Artinya apabila matahari digulung, matahari jadi gulung, pusing dengan pusingan yang terlalu ligat, jadi musim ligat matahari. Sebesar-besar matahari berapa kali ada bumi tak besarnya. Musim ligat, menghancurkan, digulung ligat. Dan apabila bintang-bintang berguguran, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, gunung jadi apa? Sebesar bumi pun berterbangan, gunung jadi apa? Lebih pada habuk lagi. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, orang duk malu unta, duk tunggu unta dia bunting beranak, lupa dah ke unta dia. Ini contoh bagi orang Arab. Kan masa tu ada unta. Sekarang ni tak cara unta lah, duk tilik ke kereta, tilik ke unta dia. Habis tinggal. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap bergelombang, binatang liar pun tak boleh nak melarikan diri. Firman Allah Ta'ala, "Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha." Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 6. Artinya apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Hari ini duk kata pelawak, bohong, bila berlaku, betul sungguh rupanya. Tidak ada orang mendustakan lagi bila berlaku sungguh-sungguh. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. Golongan yang dianggap hina, rendah, papa kedana, miskin, tak ada harta, tak ada pangkat, tiba-tiba diangkatkan oleh Allah dengan amalannya. Apabila golongan yang tinggi direndahkan, yang duduk tunduk pakak dia besar, gagah, tapi zalim, direndahkan oleh Allah. Berlaku hari kiamat. Apabila bumi digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Jadi debu yang berterbangan. Firman Allah Ta'ala, "Fa-idza nufiqa fis-suri nafkhatan wahidah wa humilatil ardul jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Suratul Haqqah ayat 13 hingga 17. Artinya
maka apabila tiup sangkakala dengan sekali tiupan yang pertama, tiup mula-mula tu, dan bumi serta gunung ganang diangkat dari tempatnya, tercabut. Gunung tercabut gunung ganang, lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur. Bumi belaga dengan gunung, hancur. Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat. Berlaku hari kiamat. Dan terbelahlah langit terbelah. Lalu menjadilah ia pada saat itu rapuh, runtuh. Sedang malaikat mengawal penjuru-penjurunya. Malaikat Allah mengawal penjurunya. Seperti mereka ditempatkan. Dan arah Tuhanmu pada saat itu, arah Tuhan. Sehingga sana Allah yang kita tak tahu hakikatnya. Quran menyebut arah. Sehingga sana Allah dipikul oleh 8 malaikat. 8 malaikat membawa arah. Di atas malaikat yang mengawal itu, 8 malaikat mengawal arah. Itu di antara peristiwa dahsyat yang berlaku pada hari kiamat, ketika berlakunya yang disebut oleh Al-Quranul Karim dan disebut oleh hadis-hadis Nabi SAW. Ini adalah cerita yang benar, yang wajib kita beriman, termasuk dalam perkara beriman kepada hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupan yang kedua, an-nafkhatus tsaniyah. Di antara perkara beriman kepada hari akhirat yang disebut oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih, lagi mutawatir. Mutawatir maknanya diriwayatkan oleh ulama-ulama yang dipercayai jumlahnya yang besar, yang tidak boleh dinafikan sekali-kali. Wajib kita beriman kepadanya. Ialah berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, yang disebut dengan an-nafkhatus tsaniyah. Tiupan ini disebut di dalam Al-Quran dengan nafkhatus sa'iq, tiupan mematikan. Dan banyak juga di kalangan ulama yang berpendapat inilah tiupan yang pertama menandakan berlakunya kiamat dengan dimatikan seluruhnya. Adapun yang dahulu itu ialah suatu tanda yang besar berlakunya kiamat. Dan sebab itu ada ayat menyebut 2 tiupan. Ada hadis menyebut 3 tiupan. Mereka yang pegang kepada 2 kali tiupan sangkakala mengatakan yang pertama itu bukan lagi tiupan kiamat, itu tanda-tanda besar kiamat. Yang pertama itu, tiupan yang pertama kiamat ialah mematikan semuanya. Berhubung dengan tiupan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufiqa fis-sur wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Surah Az-Zumar ayat 68. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Pada berlaku tiupan ini, semua penduduk bumi dan langit dimatikan, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dengan ayat ini, Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, humus syuhada mutaqalliduna asyafahum haula arsyih tatalaqahumul malaikatu yaumal qiyamah. Rawahu Ibn Mardawayh. Tak ada tak di atas, Mardawayh. Buang titik tu.
Rawahu Ibnu Mardawayh wal Baihaqi. Artinya mereka yang dikecualikan itu ialah orang-orang yang mati syahid. Mereka menyangkut pedang di pinggang mereka di kawasan Arasy. Para malaikat menyambut mereka pada hari kiamat. Di antara yang dikecualikan ialah pejuang-pejuang Islam yang mati syahid di medan peperangan, mengikut hukum Islam yang betul, bukan celaru, dengan niat yang ikhlas untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, menentang musuh-musuh Islam, tidak melampau dengan adab dan akhlaknya, mengikut hukum syarak, bukan berperang tak ikut hukum syarak. Mereka ni mati dalam mempertahankan Islam dengan ikut hukum syarak yang betul, dengan hati yang ikhlas. Mereka ni hidup di alam barzakh. Abu Hurairah menyebut hadis ini, Nabi SAW menceritakan di antara yang dikecualikan oleh mereka dalam keadaan menyangkut pedang di pinggang masing-masing. Ini kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada mereka, kerana ujian yang sangat dahsyat. Bukan mudah nak mati begini. Yang gagah berani, yang jiwanya ikhlas, yang betul, bukan cakap saja, yang hatinya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak takut kepada kematian, menolak dunia dan segala kemewahannya, kerana menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Jibril wa Mikail wa malakul maut wa Israfil wa hamalatul arsh, akhrajahu al-Faryabi wa Ibnu Jarir wa Abu Nasr as-Sajazi fil Ibanah wa Ibnu Mardawayh. Buat tu Mardawayh tu tak ada tu, titik bukan. Artinya mereka dikecualikan itu ialah malaikat Jibril. Jibril tak mati, Mikail tak mati, malakul maut, Israfil, dan para malaikat yang menanggung arasy. Ini mereka yang dikecualikan, disebut dalam hadis yang lain. Berkata Al-Wahidi rahimahullah, telah berkata oleh mufassirun, ulama-ulama tafsir, menafsirkan Al-Quranul Karim, seluruh penduduk langit dan bumi mati akhirnya. Mati habis, kerana takut dan terlalu dahsyatnya suara tiupan sangkakala itu. Semua penduduk bumi dimatikan, sama ada manusia atau jin, termasuklah juga iblis dan bala tenteranya dimatikan dalam keadaan yang menyeksakan, setimpal dengan kerja jahat dan menyesat yang telah dilakukan olehnya. Dan seluruh penduduk langit dimatikan, termasuklah juga mereka yang dikecualikan pada masa tiupan sangkakala yang mematikan. Dan yang akhir sekali dimatikan ialah malakul maut. Yang akhir sekali malakul maut, iaitu Israel, malaikat yang menjaga urusan kematian. Akhir sekali. Wallahu alam, dalam ilmu Allah Ta'ala. Tiupan ketiga, berlaku tiupan ketiga ataupun mengikut satu kaul tiupan yang kedua, bangkit menghadap Tuhan semesta alam. Nafkhatul qiyam li rabbil alamin, tiupan yang bangkit menghadap Tuhan semesta alam. Sesungguhnya perkara kebangkitan semula selepas mati adalah di luar dari kemampuan panca indera manusia. Kita tak mampu nak fikir bagaimana boleh hidup semula. Akal kita tak boleh nak fikir. Cuma Allah Ta'ala tunjuk pada kita dalil-dalil sahaja, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak mati tu mudah. Bila mari sangkakala kena tipu di batu, tipu di ini, tipu habis mati. Nak hidup semula macam mana? Ini menjadi ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Ta'ala hanya menunjuk dalil-dalil di hadapan mata kita. Bagaimana seekor binatang yang mati, sama ada lembu, kubah, kambing, biri, termasuk babi, anjing. Yang najis pun bila mati jadi bangkai, kita lihat berjotor-jotor ulat tumbuh daripadanya pula. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kita menyaksikan bagaimana pohon kayu yang buahnya luruh, butirnya kerah, deriang sebagai contohnya, belah macam gandum dalam, berseribu kaki je, tanam tumbuh, batang berapa meluk besar dia. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Ada binatang, ada bijian yang halus je, pohon dia besar, pohon cengar, pohon apa dalam lautan tu, butir dia halus je. Ini kekuasaan Allah. Allah Ta'ala tunjuk depan mata kita, kena tengok molek. Ini kekuasaan Allah. Ini dalil Allah Ta'ala boleh menghidupkan yang mati. Berlaku kemarau, kering, hangus pula, jadi abu, turun hujan, tumbuh balik pohon kayu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dihidupkan semula. Ianya diketahui dengan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan disampaikan beritanya oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Perkara kebangkitan semula setelah mati disebut dalam kitab-kitab Allah, disebut oleh Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Rasul-Rasul ni pula manusia yang paling benar, yang paling amanah, yang berani menyampaikan, tak takut bersama dia, sanggup mati menceritakan kebenaran. Cerdik Rasul-Rasul ni, disaksikan oleh kaum dia di zaman masing-masing. Sejak Rasul tidak dilahirkan, jadi kanak-kanak, jadi orang muda, dilantik menjadi Rasul. Semua kaum dia tengok belaka Rasul ni, tidak bohong sekali-kali. Rasul-Rasul ni menceritakan berlakunya hari kiamat. Manusia dihidupkan semula. Dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasul ini dengan kitabnya, bukan saja hukum-hukum, menceritakan akan ada hari kiamat, manusia dibangkitkan semula. Dinyatakan oleh di dalam Al-Quran, di antara firman Allah Ta'ala, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar ayat 68. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah sesiapa yang di langit dan di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat dulu kita baca tadi. Kemudian ditiup pula pada sangkakala akan tiupan yang lain, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Tiup yang kedua, fikah bangun habis sekaligus. Sekaligus nak kata berapa beliau manusia sejak Adam sehingga hari kiamat. Bukan lagi seorang-seorang, tak, sekaligus. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Bangun serta-merta dalam keadaan bingung-bingung. Tadi tidur ke apa ni, akan disebut kemudian. Firman Allah Ta'ala, fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum yanzurun wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Surah As-Saffat ayat 19 hingga 20. Artinya, maka sesungguhnya ia boleh berlaku hanyalah dengan satu jeritan suara sahaja, maka dengan serta-merta mereka sekalian bangkit melihat apa yang akan jadi. Orang-orang yang engkar, yang kafir dulu berkata, inilah hari yang celaka. Mereka yang tak percaya atas dunia hari ini, bila bangun celik mata, celaka dah, hari tu aku tak percaya, tak ada apa dah. Firman Allah Ta'ala, fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Suratul Nazi'at ayat 13 hingga 14. Artinya, maka sesungguhnya berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan dari tiupan sangkakala, maka tiba-tiba mereka berada di bumi yang putih rata. Bangun tengok bumi, tak ada bukit langsung, putih rata. Firman Allah Ta'ala,
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Surah Qaf ayat 41 hingga 44. Artinya, dan dengarlah hari menyeru makhluk-makhluk yang telah mati dari tempat yang dekat, yaitu hari mereka mendengar pekikan seruan yang menyatakan perkara yang benar, tiupan sang kekala. Hari seruan itu ialah hari masing-masing keluar dari kubur. Sesungguhnya kami menghidupkan dan kami mematikan, dan kepada kami sahajalah tempat kembali. Pada hari bumi terbelah-belah untuk mereka segera keluar daripadanya. Perbuatan menghimpunkan mereka di pada mahsyar itu mudah bagi kami melaksanakannya. Allah Ta'ala kata, mudah je aku nak buat. Aku nak hidupkan manusia, mudah je. Nak himpun mereka, mudah je. Akan berlaku hari ini. Firman Allah Ta'ala, yauma yad'u da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhta'ina ila da'a yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Surah Al-Qamar ayat 5 hingga 8. Artinya, ingatlah masa penyeru malaikat menyeru mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak diingini orang-orang yang bersalah, masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangannya. Hari ini lenggok, masa itu tunduklah, kerana ketakutan keluar dari kubur seperti belalang yang terbang bertebaran, masing-masing dengan cepatnya menuju kepada penyeru itu. Berkatalah orang-orang yang kafir pada hari itu, hari ini ialah hari yang sangat sukar. Kata orang kafir, hari ini payahlah kita. Hari ini galak kata dunia hari ini. Bila berlaku itu, barulah hari ini payahlah kita. Baru sedar. Firman Allah Ta'ala, yauma yakhrujuna minal ajdath sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Surah Al-Ma'arij ayat 43 hingga 44. Artinya, iaitu hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju kepada mahsyar. Keluar dari kubur masing-masing menuju kepada mahsyar. Itu hak ada kubur. Haknya telang di buaya, telang di yu, telang di rima pun, rima pun mampu habis, hancur lebur, bangun daripada bumi, tempat berada masing-masing, dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran kepada berhala-berhala yang mereka puja dulu. Dulu mereka kejar berhala, tokong. Hari ini kejar mengikut panggilan Allah, sambil pandangan mereka menunduk, ditimpa oleh kehinaan. Itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Itulah hari yang dijanjikan kepada kamu dalam dunia ini. Diberitahu oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, oleh para ulama yang menyampaikan ajaran Nabi dan Rasul. Firman Allah Ta'ala, fasayaquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Surah Al-Isra ayat 51 hingga 52. Artinya, maka mereka akan berkata, orang kafir berkata, siapakah yang akan mengembalikan kita hidup semula setelah mati? Orang kafir tanya. Katakanlah wahai Muhammad SAW, ialah Allah yang menjadikan kamu pada permulaan, pada mulanya. Maka mereka akan menganggukkan kepala mereka kepadamu sambil bertanya, bilakah berlakunya? Buat main-main. Bila tu, tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa berlaku? Saya beritahu. Katakanlah, mudah-mudahan tidak lama lagi. Ingatlah akan hari ia menyeru kamu, lalu kamu menyahut sambil memuji kekuasaannya, dan kamu menyangka bahawa kamu tinggal di kubur hanya sebentar. Bila bangun dari kubur, ingat sebentar saja.
macam tidur saja. Itu akan jadinya. Firman Allah Ta'ala, wa nufiqa fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Surah Yasin yang selalu kita baca malam Jumaat, selalu baca bila ada orang mati, selalu baca bila ada kesusahan. Ini surah Yasin menyebut ayat ini, artinya dan ditiuplah sangkakala angin yang kuat itu, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur mereka, keluar dengan segera dari kubur menuju per Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Tanya. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasul. Betul Rasul-Rasul ini. Tidak adalah teriak itu selain sekali teriak sahaja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Itu di antara ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang peristiwa hari kiamat, dibangkitkan manusia. Adapun hadis-hadis Nabi SAW menceritakan perkara itu. Di antaranya ialah, ini hadis pula. Tadi ayat Quran. Hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa ahbarun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ya Abul Qasim inna Allah ta'ala yumsiku as-samawati yawmal qiyamah ala usba'in wal ardina ala usba'in wal jibala ala usba'in والشجر والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وصائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah datang seorang pendeta Yahudi kepada Nabi SAW. Kerana pada masa Nabi berhijrah ke Madinah, ditegakkan negara, penduduknya masyarakat majmuk, orang Islam dan bukan Islam. Di antara bukan Islam ialah orang Yahudi dan Kristian. Yang banyak orang Yahudi, mereka duduk di Madinah kerana mereka lihat bumi Madinah ni ada tanda hijrah Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam Taurah dan Injil, dijanjikan oleh Nabi-Nabi Bani Israel. Mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu berkaum bangsa Yahudi. Itu harapan mereka kerana semangat kebangsaan mereka kuat. Nak Nabi ni orang Yahudi, tiba-tiba Nabi orang Arab datang. Dia datang mungkin untuk menguji Nabi SAW. Nak coba Nabi, nak uji Nabi, nak mencoba Nabi SAW, nak menguji dia, nak coba. Dan Allah Ta'ala mendedahkan banyak perkara yang disebut dalam Quran ada dalam Taurat, diketahui oleh Bani Israel. Yahudi datang kepada Nabi, lalu ia berkata, wahai Muhammad, wahai Abul Qasim. Abul Qasim gelaran Nabi. Kerana orang Arab biasanya dinisbahkan anak yang paling tua. Anak Nabi paling tua Qasim. Wahai Muhammad, wahai Abul Qasim, sesungguhnya Allah telah memegang segala langit pada hari kiamat dengan satu jari sahaja, memegang segala bumi dengan satu jari sahaja,
memegang bukit dan pokok dengan satu jari sahaja, memegang air dan tanah dengan satu jari sahaja, dan memegang segala makhluk dengan satu jari sahaja. Kemudian ia menggoncangkan mereka. Lalu ia berfirman, Allah berkata, akulah raja, akulah raja. Maka ketawalah Rasulullah SAW. Rasulullah suka. Beliau Yahudi kata begitu. Ketawa Rasulullah kerana kagum dengan kata-katanya dan membetulkannya. Lalu ia membaca firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surah Az-Zumar ayat 67. Artinya, dan mereka tidaklah membesarkan Allah, dan mereka tidaklah membesarkan Allah dengan sebenar-benar membesarkan, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya, genggaman Allah pada hari kiamat, dan segala langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan, maha tinggi ia dari apa yang mereka persekutukan. Nabi baca ayat tu. Nabi genggam bumi, Allah Ta'ala genggam bumi, langit, seluruh makhluk dengan jari dan tangan saja. Nabi baca ayat. Ada ayat mengatakan demikian. Allah menggenggamkan segala langit dan bumi dengan tangan sahaja, dengan jarinya sahaja. Ini ada ayat mengatakan demikian. Betul Yahudi itu kata. Di sini terdapat kekhilafan di antara mazhab-mazhab di kalangan orang Islam yang dikenali mazhab salaf dan mazhab khalaf. Mazhab Wahabi dan tak Wahabi. Kalangan ahli sunnah wal jamaah duduk balah dalam bab ini. Bila disebut ayat Allah Ta'ala ada tangan. Apa makna tangan? Tangan. Pokok salaf. Salaf ni ialah mereka yang berada dalam generasi awal. 1 hijrah sehingga 300 hijrah. Mereka ni serah pada Allah Ta'ala. Tangan, tangan. Tapi tangan Allah tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun. Tak boleh serupakan Allah dengan makhluknya. Perkataannya sama, tapi rupanya lain. Kebesaran Allah tak sama dengan makhluk. Bagaimana hakikatnya? Serah pada Allah Ta'ala. Serah pada Allah Ta'ala. Iaitu ulama generasi awal umat Islam 1 sehingga 3 hijrah, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan generasi awal. Ini pegangan mereka. Sehingga Imam Malik yang sedang mengajar di Masjid Madinah. Imam Malik ini duduk di Madinah, mengajar di Masjid Madinah. Antara anak murid dia Imam Syafi'i, Imam. Mari seorang yang nak tanya Imam Malik, apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa makna Tuhan bersemayam di atas arasy? Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu 'anhu bid'ah akhrijuh, kata Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum, bersemayam kita tahu makna bersemayam. Raja bersemayam, pemerintah bersemayam di atas kursi bersemayam, kita tahu. Wal kaifu majhul, bagaimana keadaannya kita tak tahu. Ini hak Allah Ta'ala, tak sama makhluk. Wal imanu bihi wajib, percaya kepadanya wajib. Hakikat kita tak tahu, jangan tanya. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya berkenaan dengan jahat, jangan tanya ha Tuhan. Akhrijuh, hamba dia, kata Imam Malik. Tanya ha Tuhan, apa dia ni? Ini generasi awal. Generasi awal 1 sehingga 300 hijrah. Kemudian selepas 300 hijrah, zaman Abbasiyah, berlaku gerakan penterjemahan buku-buku bahasa asing dalam bahasa Arab. Pada awalnya terjemah buku-buku sains, buku perubatan, buku teknologi, buku pertanian, buku ilmu falak, angkasa lepas, terjemah dalam bahasa Arab. Termasuk buku falsafah, buku mengkaedah menggunakan akal, terjemah juga. Lahirnya ilmu mantik, ilmu logik. Lalu Tuhan pun nak fikir dengan akal juga. Maka lahirlah mazhab-mazhab yang sesat.
mengatakan Allah Ta'ala berjisim, Allah Ta'ala tak ada sifat, Allah Ta'ala macam-macam. Timbul mazhab-mazhab yang sesat dalam Islam. Macam mana nak lawan mazhab yang sesat ini? Maka lahirlah ulama-ulama Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dan lain-lain lagi yang menghujahkan mereka ni berdasarkan pada ayat Quran. Quran Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni banyak ilmu bahasa dia. Ilmu nahwu, membicarakan baris di akhir. Ilmu saraf, membicarakan baris di tengah dan kedudukan huruf di tengah-tengah perkataan. Ilmu balaghah, dalam balaghah tu pula ada ilmu ma'ani, membicarakan makna. Ilmu bayan, ilmu isti'arah, macam-macam ilmu dalam bahasa Arab. Ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ini semua ilmu yang berkait dengan Al-Quranul Karim. Bahasa Arab ini bahasa yang tinggi. Ada perkataannya, zahirnya lain, hakikat lain maksudnya. Maka ulama-ulama khalaf mengatakan bahawa ini adalah majaz dalam ilmu isti'arah. Tangan dengan makna kuasa, kekuasaan Allah. Mata dengan makna melihat, telinga makna mendengar. Itu maksud untuk melawan ahli-ahli falsafah ini. Maka lahirlah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah yang memilih 20 sifat menjadi perbincangan untuk menentang mazhab-mazhab falsafah ini. Ini kerana berlakunya pertentangan dalam masyarakat. Lepas tu jadi balah pula. Ada puak yang pegang pada salah, pegang pada khalaf. Yang salah ni kena balik orang zaman dulu. Tak usah takwil-takwil lah. Tak takwil-takwil. Ini dah kena takwil, balah nama sendiri pula dah. Wahabi tak Wahabi ni bodoh belaka. Bodoh. Disebut dalam Sarah Jauharah, Sarah kitab Tauhid, wa kullama awradahu tasbiha fawwidhu aw awwilhu warum tanziha. Setiap perkara yang menimbulkan kekeliruan dalam ayat Quran, maka ada dua pendekatan. Yang pertama, fawwidhu, serah pada Allah Ta'ala, kita tak tahu hakikat. Ini mazhab salah. Aw awwilhu, takwilkan dia mengikut huraian bahasa. Perkataan takwil dalam bahasa Arab banyak makna dia. Takwil yang makna tafsir, takwil yang makna tabdil dan taghyir. Takwil yang makna tafsir, menghuraikan perkataan. Ini takwil. Ibnu Jarir At-Tabari bila tafsir ayat Quran, ta'wiluhu, tafsiruhu, tafsirnya. Ini takwil makna tafsir. Takwil makna tabdil, pindah ayat Quran. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Menghuraikan tak jadi salah dan sudut balah lah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ada ulama Syafi'i yang mengikut salah, ada ulama Syafi'i yang mengikut khalaf. Imam Nawawi, Imam Ibn Katsir, mazhab Syafi'i, ini mazhab salah, tak mau takwil. Imam Ghazali, Imam Al-Mawardi, ini mazhab Syafi'i, ini pakai mazhab khalaf. Al-Juwaini, Imamul Haramain, pakai mazhab khalaf. Ini fiqhnya sama, tauhidnya berbeza. Ini masalah cabang, bukan masalah asas dalam Islam. Apa yang disebut di sini, bahawa bumi dan langit ini kecil je di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, macam hujung jari je. Jangan berasa besar sangat, macam hujung jari je. Hujung jari je, bandingannya kecil bumi dan langit sekali isinya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Tuhan dah sebut dalam Quran. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan yang katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbari yaqulu ya'khudhu al-jabbaru samawatihi wa aradiyahu biyadihi wa qabada yadahu faj'ala yakhbituha wa yabsutuha thumma yaqulu ana al-jabbaru ana al-maliku aina al-jabbaruna aina al-mutakabbiruna qala wa yatamayyaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an shimalihi hatta nazartu ila al-minbar yataharraku min asfali shay'in minhu hatta inni la aqulu asaqitun huwa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rawahu Ibnu Majah. Artinya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ia berada di atas mimbar. Satu hari Nabi berkhutbah atas mimbar. Berkhutbah, berucap atas mimbar. Bersyarah atas mimbar. Kadang-kadang khutbah jemaat, khutbah hari raya, kadang-kadang khutbah biasa. Bila berucap duduk atas tempat tinggi. Tak disebut khutbah apa di sini. Nabi berkata, Tuhan yang Maha Berkuasa mengambil langit dan bumi dengan tangannya. Sambil Rasulullah SAW menggenggam tangannya dan membukanya. Kemudian ia berfirman, akulah yang Maha Berkuasa. Akulah Raja. Di mana dia orang-orang yang angkuh? Mana dia orang yang sombong? Setelah berlakunya kiamat. Di mana dia orang-orang yang sombong? Ibnu Umar menceritakan, aku lihat Rasulullah SAW melenggang ke kanan dan ke kiri, sehingga aku nampak mimbar bergerak-gerak sampai ke tempat yang paling bawah. Sehingga aku berkata sendirian, adakah mimbar itu akan terbalik bersama Rasulullah SAW? Tunjuk gaya berucap, kiri kanan, pergi mari masing bergerak mimbar. Menceritakan tentang hari kiamat sambil menggenggangkan tangannya. Langit dan bumi dalam genggaman Allah. Allah Ta'ala tanya, mana dia raja-raja? Mana dia ketua? Mana dia orang yang sombong di atas dunia dulu? Mana dia? Ini ketika berlakunya hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wallahu a'lam.